Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muzakarah kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan awal daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dan dia minta supaya Sayyidina Jabir beritahu kepada dia tentang khutbah yang beliau pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Jabir pun menceritakan kepada Hasan Al-Basri salah satu daripada khutbah yang beliau pernah dengar. Kata Sayyidina Jabir, pernah satu ketika dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, dan di awal khutbahnya kata Nabi berpesan kepada semua manusia. Kata Nabi, ayyuhan nas, innalakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Nabi kata, wahai manusia. Nabi umumkan. Nabi tak kata wahai orang Islam, tapi Nabi kata wahai manusia. Nabi tak kata ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, tapi Nabi kata ayyuhan nas. Maknanya lafaz ini lafaz yang umum, dan pesanan ini juga adalah pesanan yang umum. Nabi kata, wahai manusia, innalakum nihayatan, sesungguhnya dalam hidup ni ada had, ada batas dia. Tak semua perkara kita boleh buat. Ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Dalam hidup ni, lebih lagi orang Islam, ada hukum hakamnya, ada halalnya, ada haramnya, ada perkara yang boleh mendatangkan pahala, ada perkara yang kalau kita buat boleh mendatangkan dosa. Nabi kata, dalam hidup ni tak semua perkara, tak semua benda kita boleh buat. Innalakum nihayatan. Cakap pun begitu. Ada benda yang kita boleh cakap,
Ada benda yang kita elok tak payah cakap, diam lagi bagus. Ya. Zaman TikTok, gitu. Zaman media sosial. Cuba kita sabar, tahan sikit tangan tu untuk komen. Ada benda, ada waktu, ada part yang kita boleh komen. Ada waktu yang tak payahlah komen kot. Sebab nanti boleh mendatangkan fitnah. Yang ni Nabi pesan. Nabi bukan pesan dekat kedai kopi tau. Nabi bukan pesan sahabat tengah-tengah minum, tak. Nabi bukan pesan dekat sahabat lepas Nabi semayang, tak. Nabi bukan pesan dalam majlis ilmu, tapi Nabi pesan dalam khutbah. Nabi kata, ayyuhan nas, innalakum nihayatan. Sesungguhnya dalam kehidupan ni ada had dia, ada batas dia. Fantahu ila nihayatikum. Oleh itu kata Nabi, sepanjang kamu hidup, berhati-hatilah dengan had dan batas-batas itu. Baik, khutbah ni panjang, tapi tak payahlah kita nak baca semua isi khutbah tu. Memadai dengan tujuan muzakarah kita pagi ni. Sebab tujuan muzakarah kita pagi ni adalah berkenaan dengan apakah perkara yang kita perlu buat dan apakah perkara yang kita tak perlu buat, terutama dalam kehidupan kita ni. Baik, antara perkara yang kita jangan buat, bila agama kata jangan buat tu ada sebab lah. Saya perasan antara sebab kenapa agama kata jangan buat, sebabnya adalah kunci ketenangan. Ya. Terkadang-kadang kita tak perasan punca ketidaktenangan di hati kita ni adalah daripada kita. Kita duk salahkan orang sebab kita tak tenang. Tapi sebenarnya punca kita tak tenang tu bukan disebabkan orang, tapi disebabkan kita. Contoh, dalam Islam, antara perkara yang kita jangan buat kalau kita nak tenang, yang pertama, jangan suka mencari salah dan silap orang. Jangan suka cari salah dan silap orang. Sebagaimana kita tak suka orang cari salah dan silap kita, maka kita jangan suka mencari salah dan silap orang. Siapa pesan? Tonton tengok dalam ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat. Ya. Apa kata Allah? Yang ni Allah pesan kepada orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman nak ikut, okey, tak ada masalah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmun la tajassasu la yaghtab ba'dukum, sampai habis lah, ila akhiri. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Pesanan ni khusus, tapi kalau semua orang nak ambil pesanan ni, boleh. Macam di barat dulu. Disebabkan perkembangan ilmu di dunia barat tu sangat pesat, akhirnya mereka mengalami krisis peribadi. Maknanya mereka mengalami krisis bagaimana nak mengimbangkan perkembangan ilmu yang pesat dengan kepribadian manusia. Mereka himpunkan cerdik pandai mereka macam mana nak selesaikan masalah krisis ini. Ilmu tu berkembang, tapi ada krisis, krisis peribadi. Jati dirinya tak ada, tapi ilmunya berkembang.
Akhirnya mereka mengkaji, maka mereka dapati bahawa Islam dah lama dah selesaikan masalah ini. Lalu mereka pun carilah bahan kajian buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Rushdi. Lalu mereka jumpa, maknanya Islam dah lama dah mengintegrasikan antara ilmu yang berkaitan dengan dunia dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Macam itulah. Pesanan ini khusus. Tapi kalau nak diumumkan, orang beriman pun boleh ambil, orang tak beriman pun boleh ambil pesanan ni. Kalau kemuncaknya mereka nakkan ketenangan hati. Allah kata apa? Jauhkanlah diri kamu daripada suka bersangka buruk dengan orang. Sebab bersangka buruk ni mendatangkan musibah tau. Dia ada kesan dia. Kesan dia hati kita tak tenang. Sungguh tak ji? Duk fikirlah. Allah kata ijtanibu kathiran minaz-zan. Jauhkanlah diri kamu daripada suka bersangka buruk dengan orang. Kalau bersangka buruk dengan orang pun tak boleh, apatah lagi bersangka buruk dengan Allah. Takkanlah Allah datangkan ujian kepada manusia tanpa sebab. Takkanlah Allah datangkan musibah tu tanpa sebab. Takkanlah Allah bagi manusia sihat, Allah bagi manusia sakit tanpa sebab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Allah, mana mungkin Allah buat sesuatu tu tanpa sebab. Tak, sudah tentu apa yang Allah lakukan untuk manusia mesti ada sebab. Faham? Contoh, Allah kata jangan bersangka buruk dengan orang. Bahkan Allah kata ijtanibu katsiran minaz, jauhkanlah diri kamu daripada suka bersangka buruk dengan orang. Sekalipun depan mata kita ni kita nampak si pelaku melakukan maksiat, tetap kita kena bersangka baik dengan dia. Pasal apa? Allah kata inna ba'daz-zanni ismun. Paling asas Allah kata sesungguhnya sangka buruk itu perkara yang boleh mendatangkan dosa. Kalau kita tak nak bincang soal tenang tak tenang, kita kena kembali kepada asas. Sangka buruk boleh mendatangkan dosa. Lalu Allah kata apa? La tajassasu, la yaghtab ba'dukum. Jangan kau cari-cari salah orang. Jangan kau intip-intip. Jangan kau selongkar-selongkar. Orang putih kata apa? Jangan duk stalker, duk stalk sana, duk macam-macam. Handphone orang dia buka, macam-macam. Dia pergi macam-macam lah. Dia godek-godeknya, nak tahu. Dah tahu pening. Masa tu kadang-kadang tak perlu tahu. Kadang-kadang bila kita tak tahu tu lebih elok daripada tahu. Bila kita tak tahu, tenang hati kita. Dah tahu, tak tenang hati. Betul tak Ji? Sebab itulah Allah rahsiakan kematian manusia. Kalau Allah bagi tahu kematian manusia, hilang ketenangan dalam hidup manusia. Pasal apa kita boleh seronok Haji Hamid? Makan lalu, tidur lena, mandi masalah. Haji Sahak kan? Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kalau kita dah diberitahu bila nak mati, hilanglah keseronokan dalam hidup ni. Apa maknanya? Betul tak? Nampak? Kita punya senyum, mati. Tengah senyum mati. Ada? Tengah bersukan mati. Pasal dia tak tahu. Cuba kalau dia tahu, sekejap lagi aku nak mati, dia tak pergi bersukan. Nampak kan? Sebab tu Allah kata la tajassasu, la yaghtab ba'dukum ba'da. Kamu tak payah intip orang, kamu tak payah duk buka-buka rahsia orang, kamu tak payah cari
Tak payah carilah benda tu. Ini kerja wartawan ni. Dia carilah salah orang. Dia bukalah kesalahan orang. Bahan sensasi. Last sekali dia tak tenang. Apa tu datang? La yaghtab ba'dukum ba'd. Lepas tu pula dia suka mengata. Lepas tu pula datang fitnah. Macam-macam. Tengok. Hal itulah menjadi sebab dan punca hilangnya ketenangan dalam hidup kita. Faham menjelas ya? Jadi perkara pertama yang kita jangan buat, ya, ni kata Nabi kata apa? Dalam hidup ni ada had dia, ada batas dia. Baik, antara had dan batas dalam kehidupan ni jangan kita buat, antaranya jangan suka mencari salah dan silap orang. Saya ulang, macam mana kita tak suka orang cari salah dan silap kita, jangan kita suka cari salah dan silap orang. Ada satu ketika, baru hari Senin lepas saya baca kitab kan. Oh, dalam kitab jumpa kitab Muhemmah. Sini ada belajar kan kitab Muhemmah. Seorang lelaki, dia selalu kena marah dengan bini dia kan. Mungkin tuan-tuan dah sampai kot part tu. Cadangnya dia nak pergilah cerita masalah ni, mengadu masalah ni dengan Omar, Saidina Omar. Sampai saja dia di muka pintu rumah Omar, dia pun terdengar yang Omar sendiri pun kena marah dengan bini dia. Siapa tak kenal Omar? Jangan kata manusia, setan pun takut dengan dia. Tapi bini dia tak takut dengan dia. Dahsyat tu. Jadi bila dengar yang Omar pun kena marah dengan bini dia, pemuda ni tak jadilah nak cerita. Dia pun balik dah, patah balik. Lalu bila Omar keluar, Omar ternampak dia. Omar panggil dia balik macam sini. Omar tanya, apa tujuan kau datang sini? Dia ceritalah, aku cadangnya datang nak mengadu, nak kongsi masalah rumah tangga aku dengan kau, sebab bini aku punya perangai ni tak ketahuan. Tapi bila tadi aku dengar kau sendiri pun kena marah, aku tak jadi nak cerita masalah aku. Lalu lelaki ni tanya kepada Omar, macam mana kau boleh tahan dengan perangai bini kau? Kata Omar, saya ringkaskan ayat ni lah, saya buat kesimpulan. Omar kata apa? Jangan tengok buruk dia, tapi tengok baik yang ada pada dia. Ya. Kalau kita nak tengok buruk dia, kita akan jumpalah buruk dia. Tapi dalam buruk-buruk dia, ada kebaikan dia. Dalam kurang yang ada pada dia, mesti ada kelebihan pada dia. Kalau kita tengok yang kurang, kita nampak yang kurang lah. Kalau kita tengok yang lebih, dapat yang lebih lah. Faham je kan? Kita tengok lah yang isteri pula, pasal apalah suami aku ni misai macam kucing ni kan. Kalau kita tengok tang misai macam kucing, nampak kucing lah. Tapi wah, aku punya suami ni lemah lembut, handsome macam patah amin tiap hari kita. Oh, dia gitu. Kan. Wah, suami aku ni macam patah kata. Haji Hamid ni macam abang patah kata. Dia akan nampak patah lah gitu. Tapi kalau tengok kucing, nampak kucing lah. Macam itulah. Ini kata Omar, aku boleh tahan dengan sikap isteri aku ni sebab aku tak tengok yang buruk, aku tengok yang baik. Dialah orang yang masakkan aku, kata Omar. Dialah orang yang cuci pakaian aku, kata Omar. Dialah orang yang membesar dan menyusukan anak aku, kata Omar. Dialah orang yang jaga rumah aku, kata Omar. Jadi aku tengok yang itu, aku tak tengok yang mulut dia celupar. Nampak? Jadi betul lah apa yang Allah pesan kepada kita, la tajassasu, la yaghtab ba'dukum ba'da ila akhiri. Jangan duk korek, jangan duk buka-buka, jangan duk siasat-siasat, jangan duk cari-cari salah dan silap orang. Nanti akibat dia akan menimpa diri kamu sendiri. Hilang ketenangan, hilang keseronokan dalam hidup kamu. Jadi itu perkara pertama
yang jangan kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa dia? Jangan suka mencari salah dan silap orang. Tapi kalau orang tu jelas buat salah, tegurlah dia. Janganlah kita kata cobaan, tak bolehlah macam tu kan. Baik. Yang kedua, dalam hidup ni, kalau kita nakkan ketenangan, dia lebih kurang sama je. Jangan suka buka aib orang. Jangan cari salah. Yang kedua, jangan suka buka aib orang. Perasan tak dalam doa kita, 17 kali kita berdoa setiap kali kita sembahyang. Apa dia? Rabbi firli warhamni wajburni. Apa maksud wajburni? Tutuplah aib aku. Itulah doa yang kita baca dalam sembahyang kita. Tinggal lagi kita tak faham, kan? Ada 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Semayang fardunya 8 kali. Belum campur qabliyah, ba'diyah, dah berapa dah? Belum campur witir, belum campur tahajud, belum campur duha yang tuan-tuan buat, kan? Belum campur semayang tahiyatul masjid yang tuan-tuan buat. Tapi itulah doa yang kita selalu baca. Antara isi kandungan doa tu, wajburni, tutuplah aib aku. Kita boleh minta dekat Allah tutup aib kita, tapi kita sibuk buka aib orang. Kan tak kena tu, dia tak teli lah gitu, kan? Kalaulah Allah boleh cakap direct dengan kita, banyak cantik engkau, kau minta aku tutup aib engkau, kau duk sibuk buka aib orang. Tak bolehlah macam tu. Kita nak Allah tutup aib kita, faham-fahamlah sendiri. Kita nak Allah tutup aib kita, adalah kerja dia. Apa kerja dia? Tutuplah aib orang. Orang yang mati pun kita kena tutup aib dia. Ini kan pula orang yang hidup. Kan? Dalam hadis Nabi kata apa? Man satarul muslimin satarahullahu fi yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa yang tutup aib saudara dia, baik ketika dia mati, apatah lagi ketika dia masih hidup. Kalau dah bercerai lah macam tu gitu kan. Tak payah nak cerita lagi laki aku, bini aku menjadi, tak payahlah. Habislah. Dah habis lah. Kan? Ni nak buka lagi. Ini saya kata, sekarang ini zaman fitnah. Zaman orang seronok cerita keburukan orang. Zaman orang seronok cerita aib orang. Tak boleh lah. Ya, mudah je saya sebut. Sipir dia, kita tak suka orang buka aib kita. Kita jangan buka aib orang. Nabi kata, barang siapa yang tutup aib orang, kalaupun tak di dunia, Allah bagi jaminan Allah akan tutup aib dia di akhirat. Tuan-tuan perasan tak, sebenarnya kita ni bukan baik mana pun. Kita ni bukan baik mana pun, Imam. Jelah, semualah. Kenapa saya kata gitu? Kita pun apa kurangnya dengan orang di luar tu. Bezanya orang di luar tu, dia buat jahat, dia kena tangkap sebab Allah dah buka aib dia. Yang kita ni buat jahat, orang tak tahu, na'uzubillah, tak kena tangkap sebab Allah belum nak buka aib kita. Pasal tu orang tu dia kena tangkap. Pasal tu kejahatan orang tu satu dunia tahu, sebab Allah dah buka aib dia. Jadi kita yang duk tonton cerita orang kena tangkap ni, anak orang kena tangkap ni, jangan kita cakap padan muka.
Dekat anak orang kita cakap padan muka. Macam mana kalau orang pula cakap dekat anak kita padan muka? Suka Haji Ishak? Tak suka kan? Dekat orang kita kata padan muka kau. Kalau orang pula cakap kita padan muka kau macam mana? Ji? Tak suka kan? Jadi kalau tak suka tak payahlah buat gitu. Hidup kan senang. Apa kita nak pening-pening? Lantak dia lah. Ada gitu kan. Yang penting kita minta jauh daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab Allah, sebab Nabi bagi jaminan, siapa yang tutup aib orang, nescaya Allah akan tutup aib dia. Di dunia pun Allah tak buka, di akhirat pun Allah tak buka. Sampai begitu sekali. Jadi ya tuan-tuan, yang kedua, jangan kita suka buka aib orang. Orang yang diberi amanah untuk menguruskan jenazah pun sama. Jangan cerita aib jenazah tu. Saya ingat lagi dulu cerita zaman-zaman saya remaja dulu. Ada ustaz cerita konon-konon mayat bertukar jadi babi. Sampai sekarang saya panggil ustaz tu ustaz babi kan. Sebab dia pandai-pandai je cerita mayat tu bertukar jadi babi. Itu aib mayat yang kau pergi cerita dekat dalam ceramah pasal apa? Konon-konon nak ambil pengajaran. Iyalah, nak ambil pengajaran pun kau pergi cerita dekat Bukit Bangsa lah. Tu Bukit Bangsa masjid apa? Masjid Sayyidina Abu Bakar lah, apa lagi? Kononnya mayat ni orang kaya lah. Kita pula masa tu, walaupun tak ada video, masa tu zaman-zaman record kaset kan. Sekali jawi jari dia, dia lari sampai nun. Tak cukup tanah dia lari. Bila kita tanya pegang tangan dia, betul ke Syekh? Tak adalah, sebenarnya nak bagi seronok dengar ceramah aja. Dalam ceramah menipu. Tak boleh. Sekalipun niat kita untuk beri pengajaran, tak boleh. Sebab itu amanah. Antara amanah berat yang dipikul oleh orang yang ditugaskan untuk mengurus jenazah orang mati, simpan aib jenazah. Ada gitu. Sekalipun kita ternampak ulat terkeluar daripada mulut dia, kita-kita je. Zaman sekarang lagi bahaya, buatnya dia snap gambar lagi bahaya kan. Jangan, akan datang mungkin kot. Jadinya orang mati punya aib pun kita kena jaga, apatah lagi aib orang yang masih hidup. Faham ni? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi perkara yang kita jangan buat dalam hidup ni supaya kita dapat ketenangan? Jangan kita bersikap terlalu sombong dengan apa yang kita ada. Jangan kita mudah bersikap sombong dengan apa yang kita ada. Yang ni pun Allah sebut dalam Suratul Ghafir ayat 60. Allah kata apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang sombong, dia ada ilmu, dia sombong dengan ilmu dia. Ya. Dia ada paras rupa, dia sombong dengan paras rupa dia. Dia ada pangkat, dia sombong dengan pangkat dia. Ya. Dia ada harta, dia sombong dengan harta dia. Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang ini pasti akan dihumban oleh Allah ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang sangat hina. Tengok, dua benda ni dia akan dapat. Yang pertama, Allah hina dia. Yang kedua, Allah humban dia ke dalam neraka Jahannam. Sebab sombong. Sidang jemaah, antara sebab kenapa Allah laknat iblis bukan hanya disebabkan dia degil. Sebab kalau Allah laknat iblis sebab dia degil, kita pun degil juga. Betul tak?
Allah kata jangan buat, yang tu kita buat. Allah kata yang ni haram, yang ni halal, yang haram juga kita suka. Kita pun degil juga, apa kurangnya kita. Tapi rupa-rupanya Allah laknat iblis bukan sebab dia degil sahaja. Bahkan Allah laknat iblis sebab dia sombong. Dia rasa dia lebih pandai daripada Adam. Dia rasa dia lebih mulia daripada Adam. Dia rasa dia lebih berilmu daripada Adam. Itu je. Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Kalah dia dengan Firaun. Firaun lagi dahsyat. Firaun kata dia Tuhan. Iblis ni dia tak pernah kata ana rabbukumul a'la. Tak ada. Sejahat-jahat iblis, dia tak pernah mengaku yang dia tu Tuhan. Tak ada. Dia tak pernah mengaku dia lebih pandai daripada Tuhan. Tak pernah. Dia cuma sombong je. Dia cuma tak nak dan dia cuma sombong. Bukan dengan Allah, dengan Adam. Itu je, aku tak nak sujud ke Adam. Pasal dia tu daripada tanah. Aku tak nak sujud dekat Adam sebab dia mana ada ilmu. Gitulah. Sebab itulah Allah laknat dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah bagi jaminan, orang yang sombong, orang ini pasti Allah akan humban dia ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang sangat hina. Okey, faham? Ada apa dah? 3. Yang pertama tadi, jangan suka menyakiti, jangan suka mencari salah dan silap orang. Yang kedua, jangan suka buka aib orang. Yang ketiga, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Yang terakhirlah kot, yang keempat. Ya. Dalam hidup ni, kalau kita nak hati kita tenang, jangan kita berbangga dengan kebaikan yang kita buat. Wah, kalau nak tengok ahli syurga, kau tengok aku. Oh, banyak cantik. Sebab kalau kita suka berbangga dengan kebaikan kita, nanti kita akan mula mengharapkan sesuatu daripada orang. Bila orang nak puji aku ni, ada gitu. Kita punya doa bagus dah. Doa kita panjang, doa kita tak pernah orang baca tau, kecuali kita je yang baca doa tu. Wah, kita duk harap kepada orang, Haji Hamid, bila orang nak puji aku ni. Jangan. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Ada 4 golongan manusia yang Allah cilakakan ni. Minta maaf lah, kasar bahasa ni kan. Alamatus syaqawah arba'ah, kata Nabi. Ada 4 golongan manusia yang Allah akan celakakan dia. Yang pertama, kata Nabi, golongan manusia yang dia lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia buat. Nisyanuz zunubil madiyah. Dia lupa dosa-dosa yang dia buat dulu-dulu, masa muda-muda, masa jahiliah dulu, dia lupa. Dia fikir bila dia lupa, Allah pun lupa. Tak boleh. Nabi kata, wahya mahfuzatun indallah. Walaupun manusia lupa, tapi ingat, dosa itu sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Pasal tu kita kena istighfar. Pasal tu Allah bagi jaminan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tak akan azab orang yang suka beristighfar kepada aku. Duduk sambil-sambil duduk, astaghfirullahalazim. Allah bagi jaminan. Orang yang beristighfar, orang yang sentiasa beristighfar, aku tak akan azab dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Anfal ayat 33 dia. Allah kata, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sama sekali tidak akan azab mana-mana orang yang suka beristighfar kepada Allah. Kan Haji Hamid, Haji Zamri. Jadi Nabi kata, golongan pertama yang Allah cilakakan dia, golongan manusia yang lupa semua dosa-dosa yang pernah dia buat. Jangan.
Yang kedua, Nabi kata golongan manusia yang Allah cilakakan dia muliakan manusia disebabkan kedudukan dunia yang ada pada manusia. Mentang-mentanglah dia datuk, mentang-mentanglah dia datuk seri, mentang-mentanglah dia orang kaya, kita cakap manis. Orang cakap apa? Cakap punya manis. Makan tu. Gitu. Pasal apa? Pasal dia datuk. Pasal ada orang kaya. Nabi kata Allah cilakakan orang ni. Dan yang ketiga, kita pandang hina manusia disebabkan pangkat dan kedudukannya. Mentang-mentang dia orang miskin, mentang-mentang dia orang bawah kita tengking herdik dia, kita caci maki dia. Tapi bila berdepan dengan orang kaya, berdepan dengan orang ada jawatan, wow, manis mulut. Nabi kata ini golongan manusia Allah celakakan dia. Dan yang keempat, Nabi kata apa? Allah celakakan mana-mana manusia yang bila dia buat baik, dia suka cerita kebaikan dia pada orang. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu Allah terima ke dia sendiri pun tak tahu sama ada Allah terima ataupun tak terima amal kebaikan dia. Tapi cara dia bercerita tu confirm dia masuk syurga. Jangan. Ni perkara ni jangan buat. Orang Melaka kata cilaka kau, macam itulah. Nabi kata alamatus syaqawah, tanda-tanda manusia yang Allah cilakakan dia. Antaranya ni lah, dia suka cerita segala amal kebaikan yang dia buat pada orang lain. Apa ayat dia? Saya ni bukanlah nak bangga diri, tapi itu dia punya intro, itu biasa. Saya ni bukanlah nak cakap, tapi dah gitu. Saya ni sebenarnya tapi kita rahsia tau. Jangan je. Itu intro dia. Tuan-tuan, yang kata rahsia tu kita seorang je. Bila dah jadi orang kedua, itu bukan rahsia dah. Yang kata rahsia tu kita. Kita je tahu apa masalah kita. Kita je tahu, mam, apa dosa yang kita buat. Betul tak? Bila kita dah cerita kat orang, tu bukan rahsia dah. Kan? Tiba-tiba pula dia sebenarnya nak menyimpan rahsia tu lagi berat sebenarnya. Oh lah, dia membuat-buat nak cerita ni kan. Lepas tu pula orang kedua cerita, orang ketiga, kau jangan bagi tahu kat orang tau. Walah tu orang tu. Gitu kan. Dah sampai pula dekat orang ketiga. Orang ketiga pula ayat sama, kau jangan cerita kat orang tau. Dah pula sampai orang. Sebab tu jangan ceritalah. Lagi baik kita cerita dekat Allah. Faham ya? Cukuplah 4. Apa bukan ada nota pun sekarang. Bagi banyak-banyak bukan ingat pun. Tak apa. Tak ingat tak apa. Yang penting faham. Faham tak? Nanti kalau balik rumah, isteri tanya, apa kuliah tadi? Cakap faham tapi tak ingat. Okay. Boleh kan? Okay, yang pertama, jangan suka cari salah dan silap orang. Yang kedua, jangan suka buka aib orang. Yang ketiga, apa tadi? Saya pun lupa dah. Okay. Yang ketiga, jangan bersikap sombong dengan apa yang kita miliki. Ini semua pinjaman je. Alah, nak sombong ilmu, benda semua copy paste je kan. Itu pun nak sombong gitu kan. Payahlah. Ya. Yang keempat, jangan kita suka cerita amal kebaikan kita pada orang. Sebenarnya banyak, tapi cukuplah 4. Dah pukul 7. Saya bila pukul 7 dia dah mula dah. Cepat nak berhenti kan. Sebab apa? Dah nampak goreng pisang, macam-macam lah. Itu kan. Okey. Alah, dia kuliah lama-lama bukan nanti apa panah pungkuk kan. Dia relax. Baik, ada soalan? Saya tutup. Haji Ahmed, Haji Ishak, Haji Zamri semua faham lah tu kan? Okay, faham. Ya. Iyalah. Takkanlah bos sabar. Tak boleh lah. Tadi saya sebut, tak boleh lah kita kata memang depan kita dia buat salah. Tak boleh kita kata betul. Tak boleh lah. Faham kan? Maksudnya dia ada situasi dan keadaan. Sebab tu saya guna istilah
jangan suka mencari salah dan silap orang. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, depan mata kita, anak kita buat salah, kita tak tegur, tak boleh lah. Contoh di tempat kerja, kita orang atas, orang bawah kita buat salah, takkan kita nak diam, kan? Contoh staf kita masuk lambat, takkan kita nak diam, tak boleh lah. Ada keadaan. Lepas tu dalam hadis ni Nabi kata apa? Wa innalakum innalakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum. Dia ada rangkap seterusnya hadis ni. Nabi kata, dan dalam hidup ni ada petanda-petanda dan petunjuk-petunjuk yang kamu akan dapat. Tahu? Fantahu ila ma'alimikum, dan berhati-hatilah dengan setiap petunjuk dan petanda. Contoh apa dia? Baik, apa tanda seorang pekerja ni dia tak ada integriti? Contohlah, dia langgar disiplin, datang lambat. Itu petanda dia pula. Jadi Nabi kata, bila kamu dah nampak petanda-petanda yang dia ni akan jadi seorang pekerja yang tak baik, kamu kena tegur dia. Kamu kena berhati-hati dengan dia. Faham ya? Sebab tu kita baca rangkap awal, innalakum nihayatan fantahu ila nihayatikum wa innalakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum. Jadi untuk hari ini kita bincang nihayatan dulu. Nanti untuk kuliah akan datang kita bincang ma'alima pula. Faham? Baik, wallahu a'lam. Ya, Imam. Ya, betul lah. Dia tengok dalam keadaan situasi tertentu. Tengok keadaan macam mana. Ya. Kita tak boleh lah, contoh dalam rumah, kita tak mau bergaduh dengan isteri contoh. Sikap tak nak bergaduh dengan pasangan ni bagus. Tapi sebagai suami sampai masuk ke tahap dayus, itu tak boleh lah. Isteri keluar rumah tak bertudung, anak perempuan keluar rumah tak tutup aurat, keluar dengan siapa, balik pukul berapa, kita tak heran, alasan kita tak nak gaduh. Itu tak betul. Itu namanya suami bapa yang dayus. Ya. Sebab itu dalam hidup ni yang penting ilmu. Sebab kita akan tahu, dengan sendiri kita akan tahu situasi ni perlu, situasi ni tak perlu. Ilmu ni penting, tuan-tuan. Sebab benda tu dia akan bentuk jati diri kita dengan spontan nanti. Bila kita ada ilmu, tindakan yang berlaku tu insya-Allah dengan spontan. Dia reflect apa? Dia ada kaitan dengan ilmu. Bila kita ada ilmu ni, tindakan kita semua terkait dengan ilmu. Tapi bila kita shock sendiri, bila kita buat-buat jadi orang berilmu, itu yang susah. Kita tak ada ilmu, tak nak belajar, tapi belagak macam orang ada ilmu. So tindakan spontan yang terkait dengan ilmu ni susah kita nak dapat. Tapi bila kita belajar, nanti kita akan dapat situasi, ada keadaan-keadaan tertentu, tindakan kita tu spontan. Dengan sendiri tak boleh, ni tak boleh ni. Tak boleh tu bukan kita buat-buat baik. Tak boleh tu disebabkan ilmu yang kita ada. Faham kan? Baik, cukuplah. Nanti kita sambung Baik. Okay, nak ucap selamat raya pun tak boleh. Jadi selamat bercuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil. Tapi ada juga tahu situasi di pejabat. Kalau bos kita memang dah tak suka kita, dia akan cari salah kita kan. Walaupun tak salah pun ada macam tu. Tu maknanya pekerja kena faham-faham lah. Angkat kaki jalan lah. Okay. Yang ni yang salah ni. Okay.